Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Syairah binti Wan Muhammad Zaini, pelajar dari Tourism in Management. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang topik yang bertajuk hubungan diplomatik negara. Baiklah, antara soalan yang akan saya ulaskan sebentar lagi adalah seperti yang tertera di slide. PBB adalah pertubuhan antarabangsa yang terbesar. Bincangkan struktur PBB serta peranannya di peringkat antarabangsa. Sebelum itu, saya juga akan menerangkan sedikit tentang latar belakang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau nama singkatnya ialah PBB. PBB telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1945. Ibu pejabat asalnya ialah di San Francisco, tetapi mereka telah berpindah ke New York. Malaysia menjadi ahli PBB pada tahun 1957 dan dianggotai oleh 51 buah negara sahaja pada awalnya, tetapi terus meningkat kepada 189 buah negara pada tahun 2002. Baiklah, seterusnya kita pergi ke struktur Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Struktur PBB ini terbahagi kepada 6 bahagian atau 6 alat. Yang pertama, Perhimpunan Agong, Majlis Keselamatan, Majlis Ekonomi dan Sosial, Majlis Peramanahan, Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan akhir sekali, Sekretariat. Yang pertama adalah Perhimpunan Agong. Perhimpunan Agong PBB merupakan satu daripada 5 organ Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan ia juga merupakan majlis perunding utama PBB. Ia juga terdiri daripada semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka juga berjumpa pada setiap tahun. Perhimpunan Agong PBB merupakan 5 organ Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai satu-satunya alat PBB yang dianggotai semua ahli. Perhimpunan Agong ini menjadi forum bagi ahli-ahli membincangkan isu tentang undang-undang antarabangsa dan juga membuat keputusan tentang pengendalian pertubuhan ini. Baiklah, seterusnya Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan adalah alat berkuasa dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan 5 daripadanya terdiri dari anggota tetap yang mempunyai kuasa pembatal, iaitu kuasa veto, iaitu antara negaranya ialah Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China dan juga Rusia. Mereka merupakan organ PBB yang akan berfungsi bagi mengekalkan keamanan negara dan juga keselamatan di kalangan negara-negara. Organ lain PBB hanya boleh membuat cadangan kepada ahli kerajaan. Seterusnya, Majlis Keselamatan mempunyai kuasa bagi mengeluarkan resolusi. Baiklah, resolusi ni apa? Resolusi ini bermaksud keputusan atau ketetapan yang telah atau akan ditetapkan oleh sesebuah majlis atau Majlis Keselamatan. Seterusnya, resolusi yang harus dipatuhi oleh pihak kerajaan negara ahli di bawah piagam PBB. Keputusan majlis ini dikenali sebagai resolusi Majlis Keselamatan PBB. Selain itu, Presiden Keselamatan ini digilirkan dan berakhir hanya untuk setiap bulan bagi setiap giliran. Yang ketiga, Majlis Ekonomi dan Sosial. Majlis Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC membantu Perhimpunan Agong PBB bagi menggalakkan kerjasama ekonomi dan sosial antarabangsa.
ECOSOC mempunyai 54 ahli yang dipilih oleh Perhimpunan Agong untuk tempoh 3 tahun. Presiden dilantik oleh majlis sendiri bagi tempoh 1 tahun sahaja. Mereka bertemu dan bermesyuarat pada setiap bulan Julai selama 4 minggu sejak tahun 1958. Mereka juga bermesyuarat pada setiap bulan April bersama ahli jawatankuasa Bank Dunia dan juga Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. ECOSOC berfungsi dengan cara yang sama dengan organ-organ PBB yang lain seperti di bawah, iaitu mengumpul maklumat, menasihatkan ahli-ahli negara dan juga membuat cadangan. Mereka bertemu dan bermesyuarat pada setiap bulan Julai selama 4 minggu sejak tahun 1958. Mereka juga bermesyuarat pada setiap bulan April bersama ahli jawatankuasa Bank Dunia dan juga Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. ECOSOC berfungsi dengan cara yang sama dengan organ-organ PBB yang lain seperti di bawah, iaitu mengumpul maklumat, menasihatkan ahli-ahli negara dan juga membuat cadangan. Yang keempat pula, Majlis Peramanan PBB. Majlis ini ditubuhkan bagi membantu memastikan wilayah bukan perintah diri ditadbirkan melalui penjagaan kepentingan penduduk serta keamanan dan keselamatan antarabangsa. Seterusnya, kebanyakan wilayah ini adalah bekas mandat Liga Bangsa atau wilayah yang diambil dari negara yang dikalahkan pada akhir Perang Dunia yang Kedua. Mereka mencapai pemerintah sendiri atau dipanggil kemerdekaan. Ianya sama ada sebagai negara yang terpisah atau bergabung dengan negara tetangga yang telah merdeka. Seterusnya, negara terakhir adalah Palau yang dahulunya merupakan sebahagian daripada wilayah peramanan di Kepulauan Pasifik. Struktur yang kelima ialah Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. ICJ ni apa? ICJ ni bermaksud International Court of Justice. Tempat perbicaraannya pula adalah di sebuah istana yang bernama Istana Keamanan di Den Haag yang terletak di Belanda. Ia didirikan pada tahun 1945 oleh piagam PBB. Mahkamah ini mula beroperasi pada tahun 1946. Mahkamah ini juga adalah sebagai pengganti kepada Mahkamah Tetap Keadilan Antarabangsa. ICJ ini tidak seharusnya dikelirukan dengan Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan juga Undang-Undang Jenayah Perang. Seterusnya, bahasa rasmi mahkamah ini adalah bahasa Perancis dan juga bahasa Inggeris. Yang keenam, Sekretariat. Sekretariat diketuai oleh Setiausaha Agong. Seterusnya, piagam PBB mengisyaratkan bahasa kaki tangannya dipilih daripada kawasan yang meluas di seluruh dunia.
Setiausaha agung sahaja yang bertanggungjawab memilih kaki tangan. Sekretariat membekalkan kajian, maklumat serta kemudahan yang diperlukan oleh PBB bagi melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Majlis Keselamatan, Perhimpunan Agung, Majlis Ekonomi dan Sosial serta badan-badan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Antara tugas-tugas Setiausaha Agung termasuk membantu menyelesaikan pertikaian antarabangsa, mentadbirkan operasi penjagaan keamanan, mengatur persidangan antarabangsa dan mengumpul maklumat. Seterusnya kita masuk ke peranan PBB. Yang pertama, membantu menyelesaikan konflik antarabangsa. Yang kedua, menyertai pasukan pendamai PBB di Kongo pada tahun 1960 bagi menamatkan perang. Yang ketiga, menghantar pasukan pemerhati ke sepadan Iran dan Iraq. Yang keempat pula, menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea. Dan yang terakhir, Malaysia lantang bersuara di PBB bagi menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Seterusnya, mencadangkan agar Antartika dijadikan warisan di bawah tanggungjawab semua anggota PBB. Akhir sekali, menentang penggunaan dadah dalam persidangan Alvenia. Baiklah, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.